أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم. Dan sebaliknya, orang-orang yang merombak mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan,
serta mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu beroleh laknat dan mereka pula beroleh balasan hari akhirat yang seburuk-buruknya. Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan ia juga yang menyempitkannya. Dan mereka yang ingkar bergembira dengan kehidupan dunia, sedang kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang kecil dan tidak kekal, berbanding dengan kesenangan hari akhirat. Dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya, dan memberi petunjuk ke jalan agamanya siapa yang rujuk, yang kembali kepadanya. Itu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh beroleh kebahagiaan yang amat menggembirakan dan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Kalau sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang sifat-sifat para suada atau disebut ulul albab, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mempunyai akal fikiran, yang mempunyai 9 sifat yang telah kita sebutkan pada ayat sebelum ini, iaitu pada ayat yang ke-20 sehingga ayat 24. Maka menjadi kebiasaan Al-Quran, waktu menyebut golongan berjaya, maka Allah Ta'ala akan menyebut golongan yang gagal. Waktu menyebut sifat-sifat ahli syurga, Allah akan menyebut sifat-sifat ahli neraka. Waktu menyebut sifat-sifat orang yang dirahmati, maka Allah menyebut sifat-sifat orang yang dilaknati. Waktu menyebut tentang balasan dan ganjaran orang-orang yang berbakti, orang-orang yang mentaati, maka Allah menyebut balasan dan juga hukuman kepada orang-orang yang menyalahi dan menderhakai. Maka ini ialah sifat Al-Quran, supaya manusia dapat membuat perbandingan yang cepat. Allah Ta'ala tak sebut hal orang jahat dulu, kemudian lama baru sebut hal orang baik. Ataupun sebut hal orang baik, kemudian lama baru sebut hal orang jahat. Allah terus berikan satu perbandingan cepat. Siapa yang memilih untuk menjadi orang bahagia, ini sifat-sifatnya. Dan siapa yang memilih menjadi orang gagal, ini sifat-sifatnya. Diberitahu secara langsung. Bila Allah menggambarkan tentang nikmat-nikmat syurganya, maka secara langsung Allah mencerita tentang kepedihan azab nerakanya. Seumpama seorang ayah berkata kepada anaknya, sekiranya kamu berjaya, ada hadiahnya. Maka terus ayahnya berkata, tapi kalau gagal, ada hukumannya. Supaya anaknya terus letakkan satu matlamat, goal dia, hadaf. Maka dia memilih untuk mendapat hadiah daripada mendapat hukuman. Maka manusia di sini, supaya mereka terus memilih menjadi ulul albab, orang yang berakal, as-su'ada, yang bahagia, yang mendapat balasan syurga. Dan menjauhi golongan-golongan asyqiya, ini golongan yang celaka, yang akan diazab sengsara dalam neraka. Maka Allah menyebut pada ayat yang kita bacakan pada malam ini, bermula ayat 25 sehinggalah ayat 29, tentang watak-watak dan sifat-sifat asyqiya. Asyqiya, yakni orang-orang yang celaka. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana urusan rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya sebagai satu ujian. Tiada kena mengena dengan agama. Kadang-kadang Allah beri kepada orang Muslim, orang Islam itu dengan kekayaan yang banyak. Kadang-kadang Allah beri kekayaan yang banyak pada orang kafir. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri kemiskinan yang dahsyat pada orang kafir. Kadang-kadang juga Allah beri kemiskinan yang dahsyat pada orang Islam. Kaya dan miskin itu bukanlah nilai seorang itu mulia di sisi Allah. Tidak. Tetapi kekayaan dan juga kemiskinan ialah satu ujian Allah Ta'ala pada hamba-hambanya.
Maka yang beriman dengan kekayaannya mencari pahala, meraih pahala. Yang miskin di kalangan mereka bersabar dan mendapat pahala sabarnya. Manakala yang kafir pula dengan kayanya bertambah kufur dan bertambah sifat ingkarnya. Manakala yang susah pula di kalangan kafir, maka ia sebagai penambahan azab mereka dan juga hukuman Allah Ta'ala di dunia lagi. Maka dia tak ada kaitan sebab awak orang kafir, awak kaya. Awak orang Islam, awak miskin. Tidak begitu. Bahkan dunia menyaksikan bagaimana ada setengah negara Islam lah paling kaya. Dan ada setengah negara kafir, mereka miskin, bangsa. Dan ada negara Islam yang miskin. Sebagaimana ada negara kafir juga yang kaya dan juga miskin. Kali ini bagi menolak fahaman orang kafir dari dulu sampai sekarang. Seolah melihat kekayaan itu nilai benar ataupun salah seseorang. Tidak. Ia adalah ujian Allah semata-mata. Kerana pengagihan rezeki itu berkait dengan kehendak Allah, bukan berkait dengan cinta atau benci Allah. Kita lihat dulu tentang sifat-sifat asyqiya. Bila Allah menyebut tentang sifat-sifat orang-orang yang celaka, iaitu 3 sifat utama mereka. Kata Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Orang-orang yang telah memutuskan perjanjian dengan Allah selepas ia diikat, kemas, diikat rapi. Maksud naqdul ahad itu orang-orang yang telah mengingkari perintah Allah Ta'ala yang diwajibkan kepada mereka daripada perkara beriman kepada Allah, beriman pada keesaannya, beriman pada kekuasaan dan kehendaknya, beriman dengan para anbiya-Nya, para nabinya, para rasulnya, para kitabnya dan juga wahyu yang diturunkan dan apa sahaja yang berkait dengan hak manusia. Ini disebut sebagai ahdullah. Ahdullah maknanya perintah-perintah Allah. Sifat orang kafir, mereka ini sentiasa melanggar perintah Allah. Bermula daripada usul yang utama, yang iman pada Allah. Iman pada hari akhirat, iman pada Rasul, iman kepada kita, iman pada malaikat. Sehinggalah kepada perkara-perkara yang berkait dengan hukum hakam syariat. Yang berkait dengan hak manusia, yang berkait dengan hak keadilan kepada manusia. Maka sifat mereka cenderung selepas mereka melanggar segala ahdullah, yang perintah-perintah Allah yang bersifat akidah dan syariat, mereka juga menzalimi manusia. Mereka tidak memberikan hak manusia. Kerana orang-orang yang beriman kepada Allah takut mengambil hak orang lain. Kerana mereka tahu mereka akan ditanya di hari akhirat kelak. Tapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, keesaannya, kekuasaannya, yang tidak beriman pada wahyunya, pada kitab dan pada nabi dan rasulnya, nescaya mereka mengetahui kalau banyak mana pun hak orang yang mereka ambil, mereka tak kisah. Sebab itu muamalah mereka muamalah riba. Muamalah yang berkait dengan perjudian. Sistem mereka sistem mengambil harta orang. Kita tengoklah bagaimana sistem-sistem yang mereka aplikasikan dalam dunia perniagaan. Yang mereka buat. Wa sistem perbankan mereka. Mereka menzalimi hak manusia dengan mengenakan riba, kezaliman. Wa sistem pemerintahan mereka dengan mengenakan cukai-cukai yang tinggi. Dan juga syarikat-syarikat yang mengambil harta orang lain dengan cara tidak sebenar. Umpama bila seorang tu lambat bayar bil, dikenakan denda. Walaupun orang tu dah hendak mematikan bil tersebut, bayarannya tetap jalan bulan-bulanan yang berikutnya. Ini sistem kafir. Yang sebahagian orang Islam yang bodoh juga mengambilnya. Lalu menjadikan bil-bil tadi tertunggak tanpa orang ini menggunakannya, khidmat tersebut. Namun dia kenakan sebagai denda. Ni lambat sikit bayar cukai, didendanya lagi. Maka ini semua perbuatan yang haram mengambil hak manusia. Kerana seorang tidak boleh denda mengambil harta orang. Tidak boleh denda mengambil harta orang. Hatta negara tidak ada kuasa untuk denda penduduknya dengan harta benda. Kelewatan bayar bil, bayar itu, lalu dikenakan denda, maka ini menyalahi syariat Islam. Lewat bayar cukai tanah, kena denda. Lewat bayar cukai bangunan, kena denda. Ini semua sistem ribawi. Dan ini sistem mengambil hak manusia yang dilakukan hanya oleh orang kafir. Dan orang cuba mengikuti untuk mendapat keuntungan dengan cara mengambil cukai yang melampau pada manusia. Maka Allah Ta'ala menyatakan sifat mereka yang celaka ini,
walladzina yanquduna ahdallah. Mereka-mereka yang telah melanggar perintah Allah. Wa iman yang berkait dengan akidahnya, syariatnya dan hak-hak manusia. Sebab itu dalam Islam, hak-hak manusia dijaga rapi. Tidak mudah diambil walaupun 10 sen, walaupun 5 sen. Setengah muamalah hari ni, kalau sekiranya kita ni terbih bayar, dia tak buat balik. Dia tak beri balik. Kalau beri balik pun nak refund kena isi borang berjela-jela. Tempohnya panjang, dilewatkan. Tapi time kita kurang bayarannya, diminta dengan segera dan cepat. Dilunaskan segera. Kalau ada benda-benda tak cukup dibuat balik, maka dianggap halal je. Maksudnya kalau 5 sen tak cukup, dia. Kalau kita pula tak cukup 5 sen, dia minta. Ini golongan mutaffifin yang dilaknat oleh Allah. Yang cuma melihat keuntungan dirinya, biar orang lain rugi. Maka ini ialah orang-orang yang melanggar perintah Allah. Dan memang sistem kafir macam begitu. Tapi malangnya bila sebagian orang Islam yang juga mengikuti sistem ini. Termasuk sistem-sistem perjudian. Sebahagian orang Islam juga mengikuti sistem perjudian yang telah menjadi permainan orang kafir. Maka Allah ingatkan kita. Sifat orang celaka ini, mereka melanggar perintah Allah. Min ba'di mitsaqih, selepas penjelasan dan penerangannya. Dalil Quran jelas, dalil hadis Nabi jelas, dan para ulama juga telah membahaskannya dengan panjang lebar, dengan detail. Maka ini semua dijelaskan. Paham kita tuan-tuan sekalian, setengah. Ini berkait dengan hak orang. Setengah-setengah sekolah. Ini cerita sekolah lah. Dia pun buat hari hari koperasi. Okay, budak-budak diminta beli kupon. Dia orang beli kupon RM5, RM10. Maka dia pun belilah barang tadi berdasarkan kupon. Bila mana kupon tadi tidak digunakan, tidak boleh lagi di-refund balik. Tak boleh ambil hak dia. Maka ini perbuatan mengambil harta manusia dengan tidak sebenar. Kalau budak tu tak guna hari ni kupon tadi, maka esok burn. Tentang hukum apa burn harta orang lain? Dia kena pulangkan hak. Tapi akhirnya jadi budaya juga bagi setengah-setengah sekolah buat. Bahkan masih ada. Ini mengambil hak manusia. Bahkan termasuklah kadang-kadang kita kat sekolah, kalau bising kena denda 20%. Itu juga diharamkan mengambil harta orang lain. Contohnya bukan senang kita nak denda duit orang ni. Bukan hak kita. Dia ambil dengan cara tidak redha. Sebab yang bayar mak dia. Ayah dia. Maka perbuatan-perbuatan seperti ini semua benda mengambil harta orang lain. Supaya kita kena berhati-hati tentang hak manusia. Khususnya dalam mengambil duit orang. Sebab duit tadi tak boleh diambil melainkan dengan redha dia. Melainkan dengan muamalah jual belinya. Melainkan ada pertukaran khidmatnya. Muqabalatu syai' bi syai'. Tukar sesuatu dengan sesuatu. Tak boleh kita ambil gitu je. Allah ma'illah melainkan mereka nak bersedekah, bertabarruk. Maka itu dibenarkan. Lain pada itu tak boleh dibenarkan. Tak dibenarkan. Maka ini hukukul ibad. Kemudian kata Allah lagi sifat mereka yang kedua. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Mereka memutuskan perintah Allah yang mana Allah menyuruh mereka menghubungkannya. Iaitu hubungan silaturahim, hubungan kaum kerabat. Allah perintah kita hubung silaturahim. Allah perintah kita hubungan kaum kerabat kita. Maka tiba-tiba mereka yang celaka ini memutuskan silaturahim. Memutuskan hubungan kerabat. Dan Allah menyebut sifat mereka yang ketiga. Wa yufsiduna fil ardh. Mereka melakukan kerosakan di muka bumi. Dengan perbuatan-perbuatan mungkar mereka. Bukan dengan seruan mereka supaya menyembah selain Allah. Supaya taat selain daripada Allah. Mereka menzalimi diri mereka. Mereka menzalimi orang lain dengan mengajak kufur dan syirik. Dan mendatangkan fitnah. Bahkan mereka melangsungkan peperangan. Cenderung untuk berperang dan membunuh manusia. Kata Allah, dengan 3 sifat yang mereka ada. Ulaika lahumul la'nah. Bagi mereka lah laknat Allah. Apa maksud laknat Allah? Yang tidak mendapat hidayah. Jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh daripada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mereka tak akan dapat kebaikan dunia. Mereka juga tidak akan dapat kebaikan akhirat. Maka itulah laknat. Di dunia, walaupun mereka menghimpunkan harta yang banyak, tidak menggembirakan mereka.
Walaupun mereka punya kuasa yang meluas, tapi tidak akan mencukupkan mereka. Sentiasa mereka dilaknat oleh Allah SWT dengan kuasa mereka, dengan rezeki mereka, dengan anak-anak mereka, dengan masa mereka. Semua perjalanan hidup mereka ditarik oleh Allah akan kemuliaan, akan rahmatnya, akan kasih belasnya, diturunkan laknat dan kebencian. Maka bila Allah melaknat sesuatu, maka seluruh makhluk akan benci pada dia. Akhirnya tiba-tiba isterinya benci kat dia. Akhirnya anak-anak benci kat dia. Akhirnya kawan-kawan dia benci kat dia. Akhirnya masyarakat benci kat dia. Demikian proses laknat itu berlaku. Secara istidraj, secara berperingkat-peringkat. Sehingga mereka pulang ke akhirat tanpa membawa apa-apa kemuliaan. Dengan kehinaan. Walahum su'uddar. Dan nanti di akhirat kelak mereka akan ditempatkan di seburuk-buruk negeri, di seburuk-buruk tempat. Yang dimaksudkan su'uddar, negeri yang buruk atau tempat kediaman yang jahat, ila azab neraka Jahannam. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad, dan tempat tinggal mereka, tempat mendiami mereka, ila neraka Jahannam, dan dia seburuk-buruk tempat kembali mereka. Seburuk-buruk tempat mereka berteduh, mereka berehat. Seburuk-buruk tempat mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala. Maka bila Allah cerita tentang golongan asyqiya sebagai perbandingan dengan golongan su'ada, atau disebut juga ulul albab. Kalau ulul albab dia ada 9 sifat teras. Kerana orang yang baik Allah berkati umurnya sehingga dia dapat banyak buat perkara ataupun buat sesuatu. Orang yang jahat Allah Ta'ala singkatkan keberkatan umurnya sehingga dia dalam hidupnya tak boleh buat banyak melainkan keburukan dan kejahatan. Sebab itu kita lihat waktu yang Allah beri pada kita. Bila mana kita mentaati Allah, Allah jadikan ianya mempunyai fungsi yang banyak. Maka kita dapat habiskan satu hari kita dengan puluhan amal kebaikan dan amal-amal ketaatan. Tapi bila mana seorang itu menyalahi perintah Allah, menderhaki Allah, maka satu hari tadi dia cuma buat satu je maksiat pada Allah untuk menghabiskan seluruh keberkatan masa. Jenis main-main, jenis berjudi lah, satu hari berjudi je sampai bankrupt seluruh harta benda. Satu hari tu duduk minum arak je sampai hilang akal. Satu hari tu duduk berzina je sampailah hilang kemuliaannya. Ada pun orang beriman, maka mereka boleh buat banyak perkara. Mereka menjaga hubungan dengan Allah, mereka menjaga hubungan dengan keluarga, mereka menjaga hubungan dengan masyarakat, mereka menjaga hubungan dengan negara. Peranan dan masa mereka Allah Ta'ala tambah keberkatan. Sebab itu perhatikan dalam hidup kita. Bila kita nak suruh masa kita panjang, buatlah ketaatan pada Allah. Nescaya kita dapati masa itu panjang dan umur itu juga diberkati. Tapi kalau kita nak masa kita pendek, dan siapa yang ingin masanya pendek, maka dia buat maksiat. Dia akan dapati masanya cukup pendek. Dan umurnya ditarik keberkatan. Maka benar kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasun amaluhu. Sebaik-baik kamu yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Maka Allah berkati usia dia. Kemudian Allah menyebut tentang rezeki. Persoalan rezeki. Kerana orang-orang Mekah, orang kafir Mekah, mereka sentiasa berbangga harta mereka banyak. Kekayaan mereka banyak. Sebab mereka yang memerintah Mekah. Dan ketika mana umat Islam yang memerintah Madinah, orang Islam pula hartanya banyak. Maka demikian berkait dengan pusingan Allah Ta'ala berikan kekayaan itu tanpa melihat kepada agama. Tetapi ia adalah satu ujian Allah. Kata Allah, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan dia Allah yang membentangkan rezeki, yakni melapangkan rezeki, memperbanyakkan rezeki kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa yaqdir, dan mengurangkannya rezeki. Yang melapangkan rezeki itu Allah. Yang mengurangkan rezeki itu juga Allah. Tetapi semua proses itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada kaitan dengan kasih sayang Allah. Dia tak ada kaitan dengan benar atau salah seseorang. Bahkan dia tidak ada kaitan dengan bijak atau bodoh seseorang. Kalau kita kata orang kaya itu bijak, orang miskin ni bodoh. Contohlah. Maka kita dapati orang kaya yang dulu kata bijak juga bankrupt, muflis.
Apakah lepas tu dia dianggap bodoh? Orang yang sama. Menggunakan teori yang sama. Maka jawapannya tidak. Kerana itu ialah proses ujian. Sama juga glamour. Glamour ni tuan-tuan bukan tanda Allah sayang atau Allah tak sayang. Tapi itu ujian. Ada orang glamour namanya naik sampai ke langit. Akhirnya turun sampai ke bawah. Ada yang namanya disebut bersama dengan malaikat. Akhirnya dilaknat sampai hari kiamat. Glamour juga ujian. Ia bukan tanda Allah sayang, maka dia pun glamour. Kita kenal ada orang pengikutnya ratus juta. Lepas tu terus tak ada pengikut. Ada orang di puncak popularitinya cukup terkenal, akhirnya menjadi gelandangan. Akhirnya menjadi orang buangan. Akhirnya menjadi orang buruan. Semua benda ini kita lalui dan kita tengok dalam sejarah kehidupan kita. Bila kita buka diari kehidupan manusia, begitu naik turun manusia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian hari-hari kami gilir-gilirkan antara manusia. Dulu orang ni tak glamour, tiba-tiba glamour. Dulu yang ni glamour, tiba-tiba tak glamour. Jatuh merudum. Bukankah semua ini adalah satu ujian Allah? Jadi baik kaya, baik glamour dan segala-galanya, itu menandakan ujian Allah untuk Allah Ta'ala melihat dan menzahirkan pada pandangan semua manusia siapa yang benar-benar bertakwa ataupun tidak. Dia tak ada kaitan dengan agama. Kalau ada orang kafir berhujah, tengok orang Islam miskin, orang Islam apa-apa ke dana, tengok negeri yang perang tu negeri orang Islam, negeri yang kebuluran negeri orang Islam. Dan sama ada orang ni memang tak belajar geografi, ataupun orang ni memang melihat hujah sebelah mata, ataupun melihat kemiskinan yang sama yang melanda Amerika Selatan, kemiskinan yang sama yang melanda di banyak negeri-negeri di Afrika yang dikuasai oleh orang kafir, kemiskinan yang sama di rantau Asia ini sendiri yang ditakbir oleh orang kafir. Sebagai contoh Timor Leste sebagai contoh. Negara-negara kafir yang mereka miskin. Miskin kaya tak ada kaitan dengan akidah. Ia ujian Allah. Bukan kita tengok ranking negara yang paling kaya, negara Islam. Lama paling kaya negara Qatar. Diikuti Emirates. Kemudian Singapura. Kemudian Luxembourg. Kemudian sekian-sekian negara. Norway, Sweden dan sekiannya. Baik, dalam ranking tadi atas kan negara Islam. Pendapatan per kapita tahunan yang paling tinggi orang Islam. Bahkan senari jutawan, ramai orang Islam. Demikian juga ramai orang kafir. Maka semuanya ini tak ada kaitan dengan benar atau sayang. Kan orang Mekah. Mereka bila melihat kekayaan mereka sewaktu Rasulullah berdakwah di Mekah. Dan mereka memegang tampuk negara. Dan mereka yang menguasai sistem ekonominya. Sedangkan orang Islam ketika itu ditindas dan dibuli. Sehingga sebahagian mereka dirampas hartanya. Diambil hartanya dengan kekuasaan mereka miliki. Sebagaimana yang berlaku kepada beberapa orang sahabat. Sama ada dirampas oleh keluarga atau dirampas oleh kaumnya. Maka apa yang berlaku pada Suhaib Ar-Rumi atau dikenal dengan Aba Yahya yang kaya. Dan kerana dia berhijrah maka orang Mekah menahannya dan mengugut untuk membunuhnya. Lalu mereka berkata, kamu dulu datang miskin. Ataitana sa'lukan la mala laka. Fakathura indana maluk. Dulu kamu kan miskin wahai Suhaib. Kemudian kamu meniaga negara kami, kamu kaya. Apakah kamu menyangka kami biarkan kamu keluar daripada negara kami dengan membawa kekayaan tadi? Lalu kata Suhaib Ar-Rumi, apakah? Kamu tidak mengganggu aku berhijrah kalau aku tunjukkan di mana hartaku simpan dan kamu ambil semua. Mereka kata, ya. Lalu Suhaib beri semua harta dia demi menyelamatkan agama. Maka selai sepinggang dia ke Madinah. Sebab saya sampai ke Madinah, kata Rasulullah, Rabiha Aba Yahya. Rabiha Aba Yahya. Telah beruntunglah perniagaan Aba Yahya. Gelaran kepada Suhaib Ar-Rumi. Kan dia telah memilih Allah berbanding harta benda. Dan lihat apa yang berlaku pada Uthman bin Affan. Terpaksa tinggalkan kekayaan kerana berhijrah. Lihat apa yang berlaku kepada Mus'ab bin Umair. Yang asalnya pemuda yang kaya yang ditelanjangkan akhirnya. Dirampas seluruh miliknya oleh ibunya sendiri, oleh bapa saudaranya sendiri. Kemudian dirantai. Ditukar bajunya dengan kain guni. Yang akhirnya berjaya menyelamatkan diri dan berhijrah ke Madinah. Dengan tidak membawa apa-apa. Maka orang Mekah selamanya berbangga dengan kekayaan yang mereka ada, yang mereka rampas. Waktu semua orang Islam berhijrah ke Madinah, harta-harta yang ditinggalkan, termasuk rumah buaka, mereka rampas.
Mereka mengambil barang-barang di dalamnya dan menjualnya. Sebab itu dalam punca peperangan Badar, orang Islam keluar semula nak ambil harta mereka. Sebab bila orang Islam berhijrah beramai-ramai ke Madinah Al-Munawwarah, harta-harta yang mereka tinggalkan dirampas, diambil dan dijadikan modal perniagaan. Dan modal ini mereka nak guna pula untuk lawan orang Islam. Dan jumlah mereka atau jumlah kekayaan itu hampir 50,000 dinar. Tercampur keuntungan yang mereka peroleh dan perdagangan daripada modal orang Islam. Maka orang Islam keluar bagi menyekat rombongan perdagangan Abu Sufyan. Mengambil semula harta yang dirampas dalam peristiwa hijrah tersebut. Nak ambil balik lah. Tiba-tiba dia bertukar menjadi perang Badar. Kerana perang Badar ni biasanya Rasulullah bukan merancang perang. Hanya untuk mengambil kembali harta orang Islam yang mereka ambil jadi modal perniagaan, mereka rampas, mereka ceroboh rumah bakar, mereka memiliki rumah bakar, barang-barangnya mereka menjual dan semua orang Islam yang lain. Sehingga mereka mendapat keuntungan sehingga nilainya sampai 50,000 keping emas. Dan nilai itu orang Islam nak ambil balik. Ini harta kami. Kalaupun kami dihalau, kami keluar daripada negara kami, yang harta tadi tak berubah status pemilikan. Bukan satu keaiban besar mengambil harta orang yang meninggalkannya. Dan keadaan terpaksa. Kena kembalikan. Maka ini kebanggaan orang Mekah. Maka Allah Ta'ala menyebut, Allah yang membentangkan rezeki, yang meluaskan rezeki, melapangkan rezeki. Pada siapa yang dikehendaki. Ya untuk keadaan pertama, orang Mekah kaya. Purata mereka jutawan. Kemudian Madinah kaya. Apatah lagi tunduknya Rom dan Parsi. Melimpah kekayaan. Sehingga tidak ada negara yang lebih kaya daripada negara Madinah. Dek limpahan harta Parsi dan harta Rom yang banyak. Di samping tanah-tanah yang juga dighanimahkan. Pada satu zaman sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu membatalkannya dan memberikan pemilikan dan mengambil keuntungan semata-mata. Keuntungan sahaja. Yang disebut sebagai fight dan sebagainya. Akhirnya negara Islam mewah. Itu juga tidak ada kaitan. Juga sebagai ujian Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Adapun manusia bila dia kaya, dia dapat nikmat, dia dihormati, dia kata tengok Allah sayang aku. Dan bila mana dia susah, apa-apa kedana, dikurangkan harta, Allah tak sayang aku. Kalla, bukan begitu. Sayang tak sayang Allah merujuk kepada ketaatan kita pada Allah. Yang ada harta banyak lalu menggunakan dalam mentaati Allah, maka Allah sayang. Yang diuji dengan kemiskinan lalu bersabar dengan kemiskinannya, maka Allah sayang dia. Yang ada harta banyak lalu menggunakan dalam maksiat pada Allah, Allah benci dia. Allah laknat dia. Yang tak ada harta pula di kalangan orang kafir, maka itu satu azab lagi Allah beri pada dia. Supaya mereka kembali kepada Allah. Kemudian kata Allah, wa farihu bil hayati dunya. Mereka orang kafir sentiasa bergembira dengan kehidupan dunia. Sebab tu orang kafir cenderung dia main apa yang jadi gelak-gelak tu dia. Orang Islam tidak. Kita memanglah kita gelak juga, kita ketawa juga, tapi kita ada batasan. Antara benda lah kita tak persendakan agama kita. Iman dalam kita beribadah atau dalam percakapan kita. Kita nak buat lawak-lawak sekalipun, kita tak gunakan agama bahan lawak. Mempersendakan Nabi-Nabi, mempersendakan Syiah, tidak. Orang kafir buat. Mereka persendakan agama mereka sendiri dengan berbagai cara. Dengan lakonannya, dengan kritikannya. Kita orang Islam ada batasan. Tidak boleh menghina Islam, melainkan akan jatuh murtad dan keluar dari Islam. Tidak boleh menghina para Nabi. Tidak boleh menghina kitab sucinya. Tidak boleh menghina syariatnya. Ia suatu perkara yang jelas. Maklum minad din bid-darurah. Lalu Allah menceritakan orang kafir di hidup dunia gembira dia. Seronok dia. Merasakan inilah sahaja yang ataupun inilah dia kebertuahan dia. Kata Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat cuma seronok sikit. Sikit. Contoh macam kita banding lah, ada orang ni dia kaya lah, dia pun seronok show off. Tulis, tunjuk dalam IG, dia ada jam mahal,
tunjuk sekian-sekian, dia ada kereta mahal, dia show off bangga. Ni yang kaya sebenar ni, yang kaya dia tu cuma lekat atas gigi je. Mana sikit. Banyak mana kamu ada duit? Takat 2-3 juta, kita orang ada 200-300 bilion umpama dia. Kita senyap. Kalau orang kaya betul senyap je, tak main haji orang kaya betul ni. Orang kaya betul Facebook pun tak ada. Walaupun dia ke Facebook. Tak ada Facebook dia, tak sempat dia. Tak sempat dia nak tengok bola, nak main-main, tak ada. Kerja je dia. Tidur pun kat pejabat. Yang baru-baru nak kaya, tidur kat hotel. Yang kaya betul ni tidur kat pejabat je. Kerja dan kerja. Tak show off pun. Itu kalau kita lihat dunia ni. Mereka takut kalau tunjuk-tunjukkan bahaya. Allah kata, nikmat dunia yang kamu perolehi wahai orang kafir. Yang kamu gembira dengannya. Banding dengan akhirat sikit je. Tuan-tuan tak payah banding lain, banding usia je. Berapa usia kamu kat dunia, kamu boleh seronok. Berapa usia kamu kat dunia, kamu boleh seronok. Start umur berapa, berakhir umur berapa. Katakan start umur 15 boleh seronok. Sampai umur berapa? Masuk 60, macam-macam penyakit dah ada. Masuk 60 je, dah hilang semua seronok. Tangga tak boleh naik. Makanan manis tak boleh. Itu tak boleh buat, ini tak boleh buat. Akhirnya cuma kaya je lah. Penyakit mula datang. Jadi berapa tahun boleh nikmat segala keseronokan dunia dengan umur yang terbatas di dunia. Itu baru cerita umur, belum cerita nikmat-nikmatnya. Sedangkan akhirat, umur yang tidak berakhir. Dan kenikmatan bagi orang yang beriman. Kemudian kata Allah, wa yaqulul ladzina kafaru. Dan berkatalah orang kafir. Dan selalu mereka akan berkata demikian. Laula, kalau sekiranya unzila alaihi, diturunkan kepada Muhammad ayatum min rabbih, mukjizat daripada Allah. Mana mukjizat? Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan mukjizat, mereka terus kufur dan minta mukjizat lain pula. Mana bawa mukjizat macam tongkat Nabi Musa, bawa mukjizat macam unta Nabi Saleh, bawa mukjizat sekian. Bahkan mereka kata tukar Bukit Safa jadi emas, tukar Mekah jadi kebun anggur, kebun kurma. Mereka minta bukan untuk beriman. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah bagaimana orang kafir ketika mana mereka meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pelbagai ayat, yakni pelbagai mukjizat untuk kononnya bagi membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, Rasulullah, kalau sekiranya kamu bawa apa yang kami minta, kamu bawa apa yang kami minta, nescaya kami akan beriman kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mewahyukan kepadanya, innallaha auha ila rasulih lamma sa'alu an yuhawwila lahum as-safa dhahaban wa an yujra lahum yanbu'an wa an yuziha al-jibal min hawli makkah fayasiru makanaha murujun wa basatin in syi'ta ya Muhammadu a'taituhum dhalika fa in kafaru u'adzibuhum 'azaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin wa in syi'ta fatahtu 'alaihim babat taubati war rahmah faqal bal taftah lahum babat taubati war rahmah. Ketika mana orang kafir kata, wahai Muhammad, bawa kami mukjizat. Sebagaimana nabi-nabi lain ada mukjizat, bawa. Walau selama ni pun Nabi dah tunjuk. Tapi nak yang special lagi. Apa dia? Mereka minta Bukit Safa jadi emas. Mereka minta di Mekah ni penuh dengan mata air dan sungai-sungai. Dan mereka minta semua bukit-bukit di Mekah ni tak ada. Dan berganti dengan murujun wa basatin, iaitu diganti dengan kebun-kebun dan ladang-ladang. Maka Allah wahyukan pada Nabi SAW. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau kamu nak mengkabulkan permintaan mereka, aku akan beri semua. Aku akan jadikan Bukit Safa emas. Aku akan cabut seluruh bukit-bukit di Mekah dan aku gantikan dengan kebun-kebun dan ladang-ladang. Dan aku akan alirkan di Mekah itu sungai-sungai yang banyak. Kalau kamu nak, wahai Muhammad, aku buat, kata Allah. Tetapi, kalau sekiranya sesudah aku melakukannya, mereka tetap kufur, akan kuturunkan kepada mereka azab yang tidak pernah berlaku pada mana-mana makhluk aku. Dan kalau kamu kehendaki, wahai Muhammad, aku tak akan beri benda yang dia nak. Tetapi aku bukakan kepada mereka pintu taubat dan pintu rahmat.
Nabi SAW dia penyayang pada umat. Dia dengar kena binasa tak nak dia. Tak apalah orang nak kata dia bohong, dia dusta, tak apa. Asalkan umatnya ada peluang untuk diberi hidayah oleh Allah. Kata Nabi SAW, bahkan ya Allah, bukakan kepada mereka pintu taubat dan pintu rahmat. Boleh mereka nak macam tu. Tapi jadi macam umat-umat lain, waktu didatangkan mukjizat, lalu mereka tak beriman, dibinasakan. Umat Nabi Saleh diberikan unta, lalu tidak beriman juga, maka dibinasakan semua. Umat Nabi Hud juga begitu. Wahai Muhammad, aku nak beri ni yang mereka minta. Yang mereka minta tak ada berat bagiku, ringan. Tetapi bayaran dan juga dia punya pertukarannya akan ku azab mereka dengan azab yang tidak pernah berlaku pada mana-mana makhluk aku. Boleh? Maka Rasulullah kata tak payah ya Allah. Bahkan buka kepadanya pintu rahmat. Bukakan kepada mereka pintu taubat. Biar mereka bertaubat. Biar engkau merahmati mereka. Maka bila Rasulullah SAW meminta dirahmati umatnya, maka Rasulullah diminta bersabar. Kalau begitu sabar. Walau mereka kata kamu dusta, bohong, biarkan mereka. Kerana akan datang ayat-ayat kami yang membuktikan kebenaran. Kemudian kata Allah, Qul, katakanlah, Inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya apapun kamu minta tidak akan mengubah hidayah ataupun kesesatan. Maknanya dia minta sesuatu, bukti, kebenaran, mukjizat. Ini bukanlah punca untuk mereka beriman. Bukanlah punca untuk mereka jadi baik. Mereka hanya bertujuan main-main. Kerana yang memberi hidayah itu Allah. Sebenarnya kalau mereka benar nak hidayah, mereka tak perlu minta Mekah bertukar rupa. Tidak. Yang patut bertukar otak mereka. Yang patut bertukar ialah cara fikir mereka. Tak perlu bertukar dunia ini untuk jadi mereka dapat petunjuk. Kata Allah Ta'ala nak beri petunjuk pada manusia, Allah tak perlu tukar dunia ini jadi syurga untuk mereka beriman. Allah tukar otak dia cara berfikir. Melihat dunia ini sementara. Tapi ada orang, bila dia nak sesuatu, dia nak ada perubahan tertentu di hadapannya. Tanpa dia mahu mengubah cara dia berfikir. Contoh kesesatan kita. Dan segala perkara-perkara yang menjadikan kita malang, bukan apa yang berada di hadapan kita. Tapi cara kita berfikir. Bila kita qanaah, bila kita bersyukur, maka kita okey, bahagia. Tentang depan kita kalau kita bawa teksi dapat RM10. Berfikir kita betul, maka RM10 itu dah kaya. Tapi kalau otak tu tak betul, dapat 10 juta pun rasa miskin. Rasa tak cukup. Kerana cara berfikir bukan bentuk duit itu sikit atau banyak. Tentu kita dapat anak 5 ke dapat anak 3. Bukan cerita banyak sikit. Bagaimana cara kita berfikir? Yang dapat anak perempuan saja, tak dapat anak lelaki. Yang dapat anak lelaki, tak dapat anak perempuan. Ustaz saya ni anak lelaki tak ada, siapa perempuan belaka. Yang ni pula ustaz saya ni anak lelaki belaka, tak ada perempuan pula. Yang menjadikan dia fikir begitu, kerana yang menjadikan dia rasa kecewa kerana cara dia berfikir. Padahal kalau dia fikir anak perempuan, dia dapat menantu lelaki. Barangkali menantunya jauh lebih taat berbanding anak lelakinya sendiri. Kalau yang jenis pula ada anak lelaki, susah saya semua anak lelaki. Tu mak dia duduk mengadang kat dapur, tak ada orang tolong. Akhir saya kena tolong. Tak ada anak perempuan ni, semua anak jantan belaka. Ini jenis anak perabi berah belaka ni Ustaz. Orang makan kuat lah maksudnya. Tak. Maka kalau kita berfikir bagus, ini anak lelaki kita 6 orang ni, boleh bawa 24 orang anak perempuan masuk dalam rumah. Seorang 4. Tak ramai anak perempuan gitu, bersepoh dalam. Cara kita berfikir. Bukan apa yang kita dapat, bukan apa yang kita tengok. Tapi macam mana kita berfikir sesuatu. Dia tuan-tuan orang kalau dia beri perumpamaan, orang macam duduk dalam penjara macam kita ajar dan kita la tahzan, jangan bersedih. Yang duduk dalam penjara, kalau dia tengok jeriji besi, memang dia nampak dia tak dibebaskan. Dia rasa sempit hidup. Tapi bila dia memandang ke langit, luasnya langit tu, cantiknya langit, bintangnya cantik. Dia ada hiburan. Dia ada hiburan. Maka semua perkara ni ialah berkait dengan cara kita berfikir. Ustaz saya ni, bini saya tak lawa. Ustaz. Macam mana Ustaz? Tak awak kahwin dengan lawa pun akan nampak tak lawa juga. Sebab itu cara berfikir awak. Kalau awak nampak lawa, jadi lawa. Nampak buruk, letaklah orang paling lawa di dunia. Akhirnya, last year nampak uduh juga. Yang cerai-cerai tu lawa-lawa belaka. Kerana mereka dah nampak uduh. Jadi, hodoh ke, lawa ke, itu cara kita lihat. Kita tuan-tuan sebenarnya, nikmat tadi Allah beri sama.
Tapi cara kita menafsirkan nikmat yang menjadikan kita nampak tak sama. Cara kita menafsirkan sebahagian ataupun apa sahaja anugerah Allah Ta'ala yang menjadikan kita derita. Kita sengsara. Padahal sama. Sengsara saat kita makan nasi ikan masin je. Dia orang makan daging, makan ayam. Sebab cara kita berfikir. Padahal makan ni kita kenyang okey. Dia punya sendaranya sama. Dia punya tidur pun sama lena. Tak ada pula orang makan ikan masin tidurnya lain sikit. Tak berapa lena. Yang makan daging ni tidur lena. Tak, bila dah kenyang lena. Dan bila letak atas penimbang berat pun sama. Sama berat. 150 kilo. Yang makan ikan masin, yang makan daging. Jadi semua benda ni lah cara kita menafsirkan sesuatu. Sebab tu orang kafir tadi bila kata bawa ni, bawa tu kami akan beriman. Bukan masalah bawa ni, bawa tu. Cara kamu berfikir sebab kamu minta tadi bukan untuk beriman. Minta tadi sebagai dalih. Minta tadi sebagai tujuan melemahkan. Cuba mendustakan dengan cara yang bersifat reverse psychology. Kami bukan tak nak percaya tapi bawa ni dulu. Tentang Rasulullah SAW, dia bawa sesuatu yang kita fikir, betul ke ni berhala ni Tuhan kamu yang kamu sembah? Cara berfikir. Bukan isu nak buat pembangunan, bukan isu tu. Isu kenapa kita mensyirikkan Allah dengan menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu isu paling penting yang para nabi bawa. Allah sebut dalam Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wasyanibut taghut. Kami utuskan bagi setiap negeri itu rasul yang tugas utama mereka mengajak sembah Allah, jangan sembah berhala. Itulah dia mesej terbesar para nabi. Itulah isu terbesar dunia sekarang. Salahnya kamu sembah bukan Allah. Kamu sembah berhala, kamu sembah patung. Bukan kamu sembah hawa nafsu, itu isunya. Kamu sembah apa yang kamu ada-adakan, tuhan-tuhan yang diadakan, tuhan anak, tuhan ibu, tuhan bapa. Walau Allah itu cuma satu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Maka bukan cerita, bukan masalah tidak datangkan mukjizat. Sebab kamu juga tahu sejarah nabi-nabi. Semua mereka kaum ini dibinasakan oleh Allah. Setelah didatangkan mukjizat yang pelbagai yang mereka tuntut dan mereka minta. Kerana cara mereka berfikir. Dan kamu cuba ulang benda yang sama. Maka yang memberi hidayah. Bukanlah kamu melihat mukjizat. Tuan-tuan, kita tak lihat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah nak beri hidayah, maka kita dapat. No, yang tengok Nabi Muhammad. Tapi Allah tak beri hidayah, jadi kafir laknat. Lawan Rasulullah SAW. Kita ni tak tengok Rasulullah. Tapi bila Allah nak beri kita keimanan, tak perlu kita tengok mukjizat tu, mukjizat ni. Demikian Allah beri hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Bila dia tak ada ego, bila sifatnya mencari kebenaran, bila sifatnya tunduk dan sifatnya patuh pada Allah, maka Allah akan beri petunjuk. Orang yang sentiasa berdoa, ya Allah, berilah hidayah pada kami. Allahumma hdina fi man hadait. Itu yang kita baca dalam kunut kita. Ya Allah, berilah hidayah pada kami sebagaimana engkau beri hidayah orang yang diberi hidayah. Yang kita duk baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dek kerana kita tawaduk, dek kerana kita meminta, dek kerana kita berdoa kepada Allah, maka Allah beri hidayah. Walaupun kita tak nampak benda-benda yang bersifat mukjizat dan sebagainya, kita tak nampak. Tapi itulah dia kuasa hidayah. Diberikan kepada orang yang ada sifat merendah diri dan sifat ingin mencari kebenaran. Sebab itu Salman Farisi, kerana dia nak cari kebenaran, maka Allah beri dia kebenaran sebelum dia meninggal dunia. Bukan siapa pun manusia. Yang benar-benar mencari kebenaran agama, Allah tak akan matikan dia, melainkan dia mendapat hidayah dan petunjuk. Tapi yang ego dan sombong, maka kekal dia dengan kebodohan dia dalam menyembah selain Allah. Kemudian Allah menyebut, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang-orang yang beriman yang sebenar, hatinya tenang dengan menyebut, mengingati Allah. Ala, bukankah bidzikrillah, dengan ingat Allah, tatma'innul qulub, tenanglah hati-hatinya. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal dengan amalan yang soleh, tuba lahum. Tuba lahum, kata Ibn Abbas, syurgalah bagi mereka. Dan ini juga dalam tafsir Pimpinan Rahman. Tempat mereka syurga. Wa husnu ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Tetapi tuba yang sebenar disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam satu hadis tentang apakah itu tuba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba syajaratun fil jannah, masiratu mi'ati sanatin. Thiyabu ahli jannah takhruju min akmamiha. Wa rawal Bukhari wa Muslim an Sahal
Ibn Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah syajaratan yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Maksudnya sesungguhnya tuba itu satu pohon dalam syurga yang perjalanan pohon itu dia punya besarnya ialah 100 tahun perjalanan. Daripada pohon itu keluarnya pakaian-pakaian ahli syurga. Pokok itu dia berbuah dengan pakaian. Mana ahli syurga tadi dia petik pakaian daripada pokok bernama tuba. Dan riwayat lain dalam syurga ada satu pokok yang sekiranya seorang yang menunggang kuda melintasi bayangnya, maka dia mengambil masa 100 tahun masih belum habis bayangnya. Ini pokok pohon rendang dalam syurga yang menjadi tempat orang beriman berteduh. Tempat orang beriman memetik pakaian-pakaian syurga mereka. Dan ini menunjukkan kelebihan ataupun kemuliaan orang-orang yang beriman sehingga dijanjikan. Kerana syurga tu maklum, tapi dalam syurga pula apa dia? Tuba lahu. Itu pohon yang hebat ini. Wa husnu ma'ab, dan sebaik-baik tempat mereka kembali. Baik, bila Allah sebut orang kafir, macam saya katakan metod Al-Quran, uslub Al-Quran, bila sebut golongan kafir, maka Allah sebut golongan beriman. Orang kafir minta macam-macam. Tapi orang beriman, mereka mencari ketenangan dengan ingat Allah. Mereka tak perlu minta bukti itu, bukti ini. Ya Allah tunjukkan syurga, ya Allah, tak perlu. Mereka terus mencari ketenangan dengan ingat Allah. Mereka tak perlu untuk dengar azab dalam kubur, untuk melihat nerakanya, untuk mereka percaya. Lihat bagaimana mereka memburu ketenangan dengan ingat Allah. Dengan mengingati nikmat yang Allah berikan pada mereka. Dengan wahyu yang diturunkan. Lalu mereka membaca Al-Quran, kata ulama. Tenang mereka dengan Al-Quran. Menjadi bacaan mereka. Menjadi iktibar mereka. Menjadi zikir mereka. Menjadi panduan mereka. Menjadi perundangan dan perlembagaan mereka. Bukan menjadi hukum mereka. Dalam mengetahui benar ataupun salah. Dan menjelaskan kekeliruan mereka. Bukan menjadi sumber kepada kisah-kisah yang mereka mengambil iktibar daripadanya. Maka mereka tenang dengan mengingati Allah. Yang ini dengan bacaan Al-Quran. Dengan zikir. Bukankah? Hanya dengan mengingati Allah tenang hati. Maka Allah nak beritahu baik yang ada harta, baik yang ada pangkat, baik yang ada kuasa, baik yang ada anak pinak yang ramai, baik yang ada segala nikmat dunia, itu bukan ketenangan. Itu ketenangan sebelum dapat. Yang kamu jangka, tapi bukan ketenangan sebenar. Ramai mana kata orang miskin, kalaulah saya kaya, saya akan tenang. Sila kaya kita nak tengok? Tak juga. Ramai mana orang bujang kata, Ustaz, kita bujang seorang. Jadi macam tak bahagia. Kalau kahwin, kelang kabut juga bila kahwin pun. Dia bukan cerita benda tu sebenarnya. Bukan cerita perkahwinan. Yang ni pula Ustaz, kita tak ada anak, kalau ada anak bahagia. Pada anak jadi susah hati pula dia. Duk menangis siang malam. Dah bagi nama anak Ahmad Albab, menangis juga. Oh susah hati tak. Baik tak ada anak Ustaz. Dulu masa tak ada anak boleh tidur lena. Ni tak boleh tidur lena. Nasib ada kuliah Ustaz, boleh tidur sikit. Rehat. Rumah tak boleh tidur Ustaz, anak nangis. Tentang orang yang cerita, bahagia yang kata kahwin, bahagia yang kata ada harta, semua ni bohong belaka. Bahkan Allah tunjuk. Ia bahagia sebelum kita dapat. Bila kita dapat, akhirnya sama. Kalau kita seronok Ustaz, kalau bahagia saya dapat makan nasi ayam. Beri dia makan nasi ayam pagi, petang, siang, malam. Tengok. Muntah dia. Kata bahagia. Makanlah tu tiap hari. Kerana nikmat dunia, sifatnya kita bosan. Nikmat dunia tuan-tuan bila kita ada, akhirnya kita tak akan hargai benda tu pun. Kita cuma nak bila tak ada. Bila dia ada, kita pun tak rasa ketenangannya. Maka Allah kata, yang benar-benar menenangkan hati manusia itu ialah mengingati Allah. Dan Allah berikan pada orang beriman. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok kadar bunuh diri di kalangan orang beriman dengan kadar bunuh diri di kalangan orang kafir, jauh bezanya. Terlalu jauh bezanya. Apatah lagi yang beragama di kalangan mereka. Kemudian Allah menyebut, dan orang beriman yang sebenar. Kekal mereka untuk terus melakukan amal soleh. Bukan sekadar menyebut nama Allah. Nanti kalau Allah sebut gitu je, duk baca Quran je lah, tak buat apa. Maka Allah sebut, mereka yang beriman ini dan beramal soleh. Maka seluruh ketaatan-ketaatan yang Allah perintah menjadi kelaziman mereka. Maka bila mereka ada iman dan amal soleh, yang menjadi cara mereka hidup, itu iman, akidah, kepercayaan. Dan juga amal soleh, syariatnya, maka kata Allah, tuba lahu. Maka bergembiralah mereka. Maka dapatlah mereka dengan nikmat tuba. Dapatlah mereka syurga. Dan ia sebaik-baik tempat mereka kembali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.